Buletin Jam ini akan dimulakan dengan fokus terhadap pengumuman yang dibuat oleh Menteri Penyelaras PICK Hairy Jamaluddin pada Ahad yang menyatakan bahawa orang ramai tidak boleh memilih jenis vaksin untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan, dan perkara ini sekali lagi disuarakan sebentar tadi melalui sidang media bersama dengan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Dan ketika ini untuk kita berbincang dengan lebih lanjut mengenai perkara ini, bersedia di talian ialah Profesor Madya Dr. Malina Osman, iaitu pakar kesihatan awam. Assalamualaikum, Doktor. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, jadi semalam Menteri Penyelaras program imunisasi COVID-19 kebangsaan Hairy Jamaluddin mengumumkan bahawa kerajaan memutuskan bahawa orang ramai tidak diberi pilihan untuk memilih jenis vaksin selepas beberapa hari membuat pengumuman bahawa pilihan itu diberikan kepada orang ramai. Jadi pendapat Doktor bagaimana? Dalam konteks ini, dari segi kesihatan awam, kita jelas ya, maksudnya semua vaksin yang ada untuk menangani jangkitan COVID-19 ni semuanya adalah selamat dan berkesan. Pada pandangan kita lah ya, the best vaccine sekarang ni ialah the available vaccine. Maksudnya kita perlu ambil apa sahaja vaksin yang disediakan untuk kita, dan kita harap dengan pengambilan tersebut dia akan membantu ya untuk melindungi seseorang dari mendapat jangkitan. Jadi sehubungan dengan itu, saya berpendapat apa yang telah diputuskan oleh yang berhormat adalah merupakan satu perkara yang selari dengan pandangan kita dalam bidang kesihatan awam. Tidak perlu memilih, sebab dalam konteks kita sekarang ini ialah kita perlu menurunkan kadar jangkitan secepat yang mungkin, sebab kalau kita lewat ya, angka akan bertambah dan ini akan menyebabkan sesuatu yang tidak kita jangka nanti dalam sistem perkhidmatan kesihatan kita. Tapi Dr. Malina, saya nak alihkan sikit tumpuan sebab wujud kebimbangan dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia yang bakal menunaikan ibadah haji susulan pengumuman Kerajaan Arab Saudi bahawa hanya penerima suntikan vaksin AstraZeneca dan Pfizer sahaja dibenarkan menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun semalam juga Hairy Jamaluddin ada menyatakan bahawa kerajaan akan berbincang dengan Kerajaan Arab Saudi supaya kelonggaran diberikan kepada bakal jemaah yang sudah disuntik dengan Sinovac. Namun sekiranya tiada persetujuan dari Kerajaan Arab Saudi, Doktor, adakah kemungkinan untuk bakal jemaah menerima suntikan vaksin semula? Pada pandangan saya, isu mengenai jenis vaksin ni yang dibenarkan oleh sebuah negara itu terpulang kepada polisi mereka lah. Tapi ia di luar jangkaan kita di bidang kesihatan awam. Sebab dalam bidang kesihatan awam kita melihat bahawa semua vaksin adalah selamat dan berkesan. Jadi mungkin mereka pula ada beberapa sebab lah mengapa keputusan sedemikian diputuskan. Cumanya saya ingin merujuk juga kenyataan Menteri Agama baru-baru ni yang mengatakan bahawa bakal haji akan diberikan hanya AstraZeneca dan juga Pfizer. Itu saya tak pasti. Bagaimanapun kalaulah saya kata memerlukan untuk pemvaksinan semula bakal haji, pada pandangan saya ia perlu dirujuklah kepada pakar perubatan untuk melihat bagaimana kesannya, sebab saya melihat dalam rujukan artikel sedia ada, ini pada pandangan saya tidak perlu sebenarnya untuk pemvaksinan semula sebab antibody itu dah ada. Jadi kalau ada keperluan mungkin kita melihat adakah kemungkinan ada kesan sampingan dan sebagainya, itu tidak dapat saya pastikan buat masa ini. Baik, Dr. Malina. Dan di saat Malaysia ketika ini masih berdepan dengan kadar jangkitan yang tinggi, dan pada Ahad kita dikejutkan pula dengan kewujudan varian kacukan melibatkan varian UK dan India di Vietnam. Dan menurut Tan Sri Dr. Nisham, di Malaysia setakat ini 4 varian baru dikenal pasti yang kita semua sedia tahu. Kita ada varian UK, India, Brazil dan Afrika Selatan. Jadi soalan saya, adakah kemungkinan berlakunya mutasi kacukan ini di Malaysia, Dr. Malina? Kalau kita lihat dari segi semula jadi, virus itu memang sentiasa akan mengalami mutasi. Sama ada kacukan, varian kacukan itu akan muncul atau tidak pada Malaysia, di Malaysia, kemungkinan itu ada. Cumanya apa yang kita boleh lakukan ialah memang perlu berjaga-jagalah dari segi kemasukan, pintu keluar masuk antarabangsa negara untuk memastikan tidak ada kemungkinan itu berlaku. Sebab pada pandangan saya, kewujudan varian-varian ini adalah disebabkan oleh pergerakan mereka yang membawa virus tersebutlah. Ya, maksudnya kalau misalkan ada yang membawa dan memperkenalkan pada satu keadaan, satu tempat yang baru, maka muncullah jangkitan-jangkitan yang berkaitan dengan varian tersebut, dan dalam masa yang sama akan, seperti mana saya sebut tadi, berlaku mutasi secara semula jadi, dan ini akan menambahkan lagi kemungkinan potensi berlakunya perubahan. Jadi kita haraplah ada sekatan yang lebih ketat di pintu masuk keluar masuk negara.
Dan doktor, ini mungkin soalan terakhir dari saya, doktor. Bagaimana pula dengan keberkesanan vaksin-vaksin COVID-19 sedia ada ketika ini terhadap varian kacukan ini, Dr. Malina? Setakat ni kalau kita melihat ya data-data sedia ada, kebanyakan varian yang telah dikesan ni ia mempunyai impak kepada kadar jangkitan, ya. Boleh jangkitan tu didapati lebih pantas ya berlaku, dan juga salah satunya kalau dilihat varian India dia menyebabkan ada data yang menunjukkan manifestasi klinikal tu agak serius ya, tapi tidak pada data-data untuk varian yang lain. Yang untuk yang terbaru di Vietnam tu, pada pandangan saya kita perlu juga melihat pada data semasa, dan kita harap tidak ada sesuatu yang mungkin menyebabkan kita rasa risau ya, tapi pada keseluruhannya pada pandangan saya vaksin yang kita gunakan pada masa ini kekal berkesan ya. Maksudnya kalau kita ambil dan sebagainya dengan nasihat yang diberi, kita insya-Allah terlindung ya daripada potensi komplikasi yang lebih serius. Baiklah, itu dia tadi perkongsian bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Terima kasih Dr. Malina atas perkongsian tersebut.